Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rahimi Afif bin Muhammad Azlimi, merupakan seorang pelajar daripada kelas JKA 422E, ingin membentangkan sebuah tajuk mengenai suku Penan. Dalam video ini, saya akan membahaskan mengenai suku Penan yang dilihat pada hari ini masih mengamalkan aktiviti-aktiviti seperti memburu, memungut hasil hutan serta bercucuk tanam. Suku Penan merupakan salah satu daripada suku pribumi yang terdapat di negeri Sarawak. Kebanyakan daripada mereka tinggal di dalam hutan hujan tropika yang mempunyai kawasan tadahan air seperti di Baram, Bitulu, Limbang dan Sungai Renjang. Mereka juga dikenali sebagai penan hutan ataupun jungle punan. Mereka tinggal jauh di dalam pedalaman hutan dan menetap di rumah panjang atau sebuah rumah. Setengah daripada tempat tinggal mereka tidak mempunyai kemudahan bekalan elektrik dan air yang bersih. Selain itu, suku Penan dikenali sebagai suku yang hidup secara nomadik dan semi-nomadik, iaitu hidup secara berpindah randah dan hidup secara tetap di sesebuah kawasan. Seterusnya, suku Penan juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu Penan Timur dan Penan Barat. Penan Timur terdiri daripada semua kelompok yang hidup di utara dan timur Sungai Baram, Tutuh Patah, Pelutan, Apuh, Akar, Selaan, Selungur dan Sungai Baram bahagian atas serta di Das Limbang bahagian atas. Manakala Penan Barat mencakupi semua yang ada di daerah Belaga serta masyarakat di Das Silat dan Leng Beku. Suku Penan di Sarawak lazimnya dianggap sebagai suku nomadik yang tidak mempunyai agama atau dikenali sebagai animisme. Namun begitu, sejak kedatangan beberapa agama di Sarawak seperti agama Islam dan Kristian telah memberi impak kepada kepercayaan setengah suku kaum Penan. Untuk membezakan suku Penan yang beragama Islam atau Kristian adalah melalui pemilihan bahasa mereka. Suku Penan Muslim kebiasaannya berbahasa Bintulu, manakala suku Penan asli masih berbahasa Penan selain fasih berbahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak. Tambahan lagi, suku Penan juga sangat menghormati orang yang telah mati dan mereka menganggap orang yang mati ini akan bersatu dengan alam. Hal ini kerana mereka percaya bahawa setiap tumbuhan dan kehidupan yang ada di dalam hutan mempunyai semangat tersendiri dan setiap manusia haruslah menghormati semangat tersebut. Suku Penan dan hutan belantara memang tidak dapat dipisahkan kerana ianya merupakan tempat asal mereka sejak dari azali lagi. Mereka hidup secara daif dan bersederhana yang bergantung sepenuhnya kepada hasil hutan, buruan dan sungai. Antara jenis haiwan yang sering diburu oleh mereka adalah seperti babi hutan, kijang dan kera. Mereka biasanya bergerak dalam kelompok yang terdiri daripada 5 atau 6 keluarga. Mereka juga membuat tempat teduh mereka daripada gubuk-gubuk yang terbuat daripada kayu dan daun palem sebagai atap. Kebiasaannya, mereka akan menetap di sesuatu kawasan tersebut selama beberapa minggu atau bulan sehinggalah bekalan makanan mereka habis. Selain itu, suku Penan yang hidup secara semi-nomadik atau tetap melakukan aktiviti pertanian seperti menanam padi bukit dan bercucuk tanam untuk kelangsungan hidup. Pihak kerajaan juga memberi sokongan dan dorongan yang baik dalam membabitkan suku Penan dalam pertanian. Suku Penan juga mahir dalam membuat anyaman tikar, baku keranjang serta alat tradisional yang lain. Mereka menjadikan produk mereka ini sebagai barangan dagangan melalui sistem barter. Suku Penan dikenali sebagai suku yang sangat mencintai dan menyayangi hutan. Mereka juga anti kepada pembangunan dan pembalakan. Hal ini kerana mereka mengumpul hasil hutan seperti damar, bulu burung enggang dan hasil hutan lainnya dan bertukar barangan lain dengan suku yang lain. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa suku Penan merupakan sebuah suku yang hidup secara bersederhana dan masih mengamalkan cara hidup yang lama seperti memburu, meramu dan bercucuk tanam. Mereka masih mencari sumber makanan dan minuman melalui hasil hutan yang terdapat di persekitaran mereka.
Walaupun suku Penan mengalami perubahan sosial dari segi pendidikan, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya, namun aktiviti seperti berburu, menangkap ikan, mengutip hasil hutan, membuat kraf tangan dan banyak lagi tetap diamalkan kerana ianya merupakan jati diri mereka dalam kehidupan masyarakat Penan.